Hui, comel. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah nahmaduhu wa nasta'inu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlilhu fala hadiya lahu asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu asyhadu anna sayyidana Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammadin al-Fatih lima ughliq wal khatim lima sabaq nasir al-haqq bil haqq wal hadi ila siratikal mustaqim sallallahu alaihi wa ala alihi wa ashabihi haqqa qadrihi wa miqdarihi al-azim. Allahumma nawwir bil kitabi basari wa atliq bihi lisani wa shrah bihi sadri wasta'mil bihi jasadi bi hawlik quwwatika fa innahu la hawla wa la quwwata illa bik. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Wala haula wala quwwata illa billahil aliyil azim. Amma ba'du. Alhamdulillah, malam ni kita sambung lagi kitab Kifayatul Muhtadi. Muka surat 68. 15 bawah. Dan demikian lagi kaifat menyuci najis khamar kan. Tengah-tengah tu. Dah dekat dah ni. 2 kali ke habis ni. Qala al-mu'allif rahimahullah ta'ala wa nafa'ana wa iyyakum bi'ulumi fid darin amin ya rabbal alamin. Ambil air. Ada? Ini bukan nak air, nak letak. Allah. Macam. Dan demikian lagi kaifiat, cara menyucikan najis khamar, najis, yakni khamar lah, arak. Dan bila disebut kat sini dan demikian lagi kaifiat, cara-cara menyucikan najis, bukan maksud suci najis tu. Itu bukan maksud suci najis dengan maksud macam suci najis mughallazah, mutawassitah, bukan. Jadi dan demikian lagi kalau ikut kata Syekh Daud, dan demikian lagi khamar, yakni arak, terus ditambah tu yang jadi kadang-kadang jadi pening sikit tu. Dan demikian lagi kaifiat menyuci najis. Kaifiat tu jangan salah faham cara untuk menyucikan najis, bukan. Sebab kita sekarang ni bincang berkaitan dengan khamar, yakni arak. Yang mana arak tu bertukar jadi cuka. Asal arak bertukar jadi cuka. Cara-cara dia tu. Maknanya yang kita nak ni bukan kaifiat biasalah. Bukan kaifiat dari segi macam mana nak buat, tapi kaifiat dari segi dia bertukar dengan sendiri. Kaifiat dia bertukar dengan sendiri. Cuma kadang-kadang dibuat sesuatu, kadang-kadang tak jadi cuka. Maksudnya najis. Salah cara. Kadang-kadang dia buat jadi cuka, boleh. Kalau dibiar terus jadi, selesai masalah, memang akan jadi cuka. Cuma kadang-kadang dia buat sesuatu, tambah ke apa, tengok, kita akan tengok bab tu nanti. Okey, dan demikian lagi kaifiat mencuci najis, bukan cara ataupun boleh kata perkara-perkara yang menyebabkan arak ni jadi cuka. Demikian lagi. Poin-poin penting tu. Khamar yakni arak. Khamar tu arak lah. Yang diperahkan inapnya kerana hendak dibuatkan cuka. Inap tu anggur, macam biasa dah lalu banyak kali dah. Inap tu anggur. Diperahkan inapnya, diperahkan anggur jadi air kerana hendak dibuat dia cuka. Cuka ni khal kan? Khal, cuka lah tu. Jadi daripada khamar jadi khal, daripada arak jadi cuka. Tengok cara-cara dia. Dia sebut cara-cara ni. Cuma sedikit sebelum kita masuk,
Dia kata demikian kaifiat menyucikan najis khamar, yakni arak yang diperahkan kerana hendak. Hendak tu penting tu. Hendak dibuat cuka. Maksud hendak tu qasad ataupun niat. Tu maksud hendak. Bukan sekadar nak biasa. Nak tu dia ada qasad. Jadi bila dia niat nak buat cuka, okey, kita niat nak buat cuka, maka cuka tu suci. Walaupun sebelum jadi cuka dia jadi arak dulu. Niat bukan nak buat arak, niat nak buat cuka. Jadi cuka tu jadi suci kerana niatnya nak buat cuka. Walaupun dia lalu, dia akan jadi arak dulu. Tapi kalau niat dia nak buat arak, niat nak buat arak, sebab tu hendak tu penting tu. Niat dia nak buat arak, kemudian bila jadi arak memang najis lah. Cuma entah macam mana bertukar niat pula nak buat cuka lah, dah jadi arak tu. Mana niat dia pertama nak buat arak, kemudian tak jadi niat tu nak buat cuka pula, nak sambung. Sedangkan niat nak buat cuka dia akan lalu ke arak. Niat dekat arak, kemudian lepas dah jadi arak ke ataupun hampir-hampir jadi arak ke, dia niat pula nak buat cuka, bendanya lalu yang sama juga. Apa hukumnya? Hukumnya tak suci, tak boleh. Tak boleh. Jadi arak yang berubah menjadi cuka, tapi niat dia nak buat arak, tapi atas sebab-sebab tertentu jadi cuka, terlupa ke? Boleh jadi. Sengaja ke, tukar niat ke? Boleh jadi. Pendapat yang muktamad dalam mazhab Syafi'i, tak suci kerana niat tadi, kekal najis kerana niat tadi, walaupun dia berubah jadi cuka. Jadi niat tu penting lah, hendak tu penting. Itu pendapat muktamad. Pendapat macam mana? Pendapat dhaif, Kejap. Apa dobek terbalik-terbalik ni? Terbalik lah. Pendapat terbalik. Patut buat macam ni. Pendapat muktamad ianya suci. Tapi perbuatan niat nak buat arak tu berdosa. Betul. Terbalik. Tak ada mic jadi gitu lah. Pendapat muktamad, dia jadi cuka juga, maknanya suci. Tapi niat dia nak buat arak berdosa. Kemudian dia bertukar tu tak apalah, niat dia bertukar. Maka jadi cuka. Cuka tu suci, niat dia nak buat arak tu berdosa. Tapi pendapat dhaif tidak. Pendapat dhaif tidak suci, kekal najis. Terbaliklah tadi. Jadi makna pendapat muktamad dia bertukar kerana janji ada arak bertukar jadi suci lah. Habis niat tadi tu, niat tu berdosa. Siapa suruh niat nak buat arak? Berdosa. Walaupun dia jadi cuka. Okey, itu betul. Okey. Jadi dah sebut dah sebelum ni, khamar tu anggur. Tapi ada satu lagi jenis dia panggil nabis. Iaitu khamar tu maksud anggur, iaitu arak yang dibuat pada anggur. Satu lagi istilah dia panggil nabis. Nabis ni arak juga, boleh buat juga, kurma ke, apple ke, beras, barley, ini ke, semua tu boleh buat arak. Tapi dia tak panggil khamar, dia panggil nabis. Pada mazhab Syafi'i, dua-dua ni najis lah kalau nak buat arak. Dan pada mazhab Syafi'i, semua yang tadi tu, yang mana anggur yang boleh buat khamar, boleh buat arak, nabis boleh buat arak juga, jenis kurma, jenis apple, wine kan, jenis barley, jenis nira tadi, boleh buat cuka juga. Sama lah. Maksudnya boleh buat. Jadi khamar anggur pun boleh buat jadi cuka, barley, beras, apple, kurma, nira dan lain-lain tadi, apa lagi, jagung, semuanya boleh buat jadi cuka juga. Sebab dia sama je. Jadi jadi arak, kena dia akan jadi cuka. Perubahan tu namanya istihalah. Kalau nak ambil istilah tu lah. Perubahan tu namanya istihalah. Macam-macam proses istihalah ni. Antaranya tai diserap oleh akar, masuk dekat dalam buah kita. Proses menyerap tai tadi, tai tu baja lah kita panggil kan. Tai tu masuk dalam akar dia, masuk batang dia, masuk ranting dia, masuk dekat buah. Istilah panggil macam tu lah. Proses tu nama istihalah. Boleh lah. Bila istihalah tu maksudnya boleh makan. Dan juga macam ni juga dipanggil istihalah. Bertukarnya daripada arak kepada cuka. Perubahan tu istilah yang ni dipanggil istihalah. Istilah dia panggil istihalah. Perubahan. Macam? Babi. Babi itu buat obat ni. Sampai dia jadi dah betul zat tu dah. Tak boleh juga. Memang benar. Memang kita dengar sehari dua ni, itu dah dipanggil istihalah. Tapi kalau tengok tok guru dulu tak.
Tak jadi istihalah. Itu bukan istihalah. Bukan. Itu bukan istihalah. Walaupun didakwa istihalah. Tapi tak baca lah. Lebih panjang lagi. Katanya siap buat master lagi. Itu dah termasuk istihalah. Kerana dah bertukar sifat dah. Bertukar zatnya dah. Dah jadi lain dah. Dia dah jadi. DNA dah. Berubah dah. Itu memang ada. Dengan sampai ke ada buat apa tesis berkaitan dengan perkara tu. Tapi kalau Tok Guru kata tak juga. Yang istihalah tu yang macam tadi. Yang bertukar sungguh. Masuk. Betul? Kemudian masuk buah. Itu istihalah. Istihalah sungguh. Yang dipanggil istihalah sungguh-sungguh. Iaitu dah tak ada dah. Tak ada dah tahi itu yang disedut oleh akal. Dah tak ada. Kecuali arak dia berbeza istihalah dia. Walaupun ada juga ain dia. Masih lagi namanya cuka. Tapi dia dikecualikan. Itu dah nas. Datang nas. Iaitu dua benda yang dikecualikan ataupun bukan dikecualikan lah. Benda yang najis boleh jadi suci. Dua benda je. Satu cuka, yang kedua kulit. Itu datang dengan nas. Yang tadi tu tak datang dengan nas. Dia masih lagi ada. Walaupun dia dah dari bentuk lain, dia dikira ada lagi. Kau Tok Guru lah. Yang sekarang ni je betul. Yang sekarang ni betul. Jadi kalau nak kira ikutlah. Kami ni mengaji ni tak anggap ianya istihalah. Walaupun dia dah jadi lain, walaupun bila cek ada DNA dia, masih lagi ada babi. DNA apa? DNA babi ada. Sebut babi lah. Tapi kalau kita makan buah, ada kata buah apa tu? Oh sedap, banyak air apa? Air kencing. Air kencing lembu. Air tai lembu. Mana dia kata? Air apple lah. Kalau air limau lah, dia tak sebut dah. Tapi kalau DNA, dia sebut lagi. DNA apa? Babi. Cuma masih lagi tidak menolak yang baru-baru ni kita nak kena buat kajian tu. Payah sikit. Cuma memang ada lah. Siap buat tesis lagi. Iaitu dia dah berubah je. Walaupun DNA dia ada, dia sebenarnya dah berlaku proses istihalah. Istihalah tu dia longgarkan sikit. Standard lah. Kalau Tok Guru dulu, ulama' dulu memang ketat. Yang sekarang longgar. Standard. Macam bukan bab ni je. Semua bab. Semua bab diorang longgar kan. Jadi apa dia, air nira, air bali, sampai mula-mula dia biar lama jadi masam. Kalau panggil tuak masam kan, tuak masam. Nira tu pun sama tu, najis. Minum ada nak buat adunan apam, betul ke? Tak pernah dengar lagi. Air nira tu ditapaikan sampai masam. Air nira ditapaikan. Tak faham maksud? Betul? Apa yang ditapaikan? Nasi yang dibubur lagi. Kau dia lagi. Campuran. Lepas tu sebahagian diambil di blender campur dengan tepung beras untuk dibuat. Dan malam tu tak makan, itulah hasil. Oh, lepas dah bagi makan aku dah telan baru dia cerita. Nak kena cakap halal lah, tak kena cakap haram pun. Ya. Tak, ada orang tanya kat sini. Yang dibuat dikembangkan, dia buat adunan apam tu semua tu, itu dia bukannya nak buat ni, dia bukan nak buat arak. Yang tak bolehnya dia niat nak buat arak. Bila dia niat nak buat arak, maka jadilah haram. Niat tu haram, dan jika jadi arak tu jadi najis. Betul lah. Tapi iyalah, nak kira macam-macam kan kita pun dah bincang sebelum ni. Dekat tapai tu ada. Kadang-kadang kita minum air anggur tu ada. Sikit dengan banyak. Cuma sebab tu disebut kat sini, jelas sebut. Diperahkan inapnya kerana hendak dibuat cuka. Hendak, niat nak buat cuka. Maknanya adalah niat nak buat lain. Kalau dia kata air inap, air anggur nak buat cuka, kita kiaskan lah. Dia ambil air nira nak buat apa tadi? Nak buat apa dia panggil tu? Nak buat disebut kat sini ditapaikan. Bahasa Melayu dulu lah. Nak ditapaikan. Bukannya nak buat arak kan? Nak ditapaikan. Boleh lah. Tak ada masalah. Malah kalau kita tengok dalam kitab Buriyah, ada bincang berkaitan dengan macam air kelapa juga yang dia buat tu, apa? Gula Melaka tu kan dia ada yang stokor macam tu. Air gula Melaka dia panggil kan? Gula Melaka tu ada dalam tu. Ada, maksudnya bila dia biarkan, cara dia masak, cara dia buat, dia biarkan, dia akan terhasilnya bahasa lama arak lah. Tuak.
terhasil ni kat situ. Jadi kalau biar lama-lama lagi, biar nak bagi keras dan sebagainya, dia jadi gini, dia akan jadilah seolah-olah macam arak. Adakah dia boleh? Boleh. Kitab Buriyah tu. Boleh. Samalah dalam bab ditapaikan dan sebagainya. Tak ada masalah. Tak ada masalah. Yang ni kata hendak dia buat cuka, boleh. Maknanya kalau bukan nak buat cuka tu masuk makanan. Kalau bukan nak dia buat cuka, tak boleh. Nak buat arak, tak boleh. Minyak wangi tak masuk. Tak ada kena-mengena. Itu bab alkohol. Minyak wangi bab alkohol kan. Bukan minyak wangi sekarang ni. Tu yang kat luar tu ada. Bukan kat luar tu. Semua masjid ada dah sekarang. Sebelum ni bukan main kecoh. Minyak wangi tu boleh pakai ke tak, boleh pakai ke tak. Sekarang buat masuk masjid semua. Kita tak nak cakap boleh ke tak boleh. Yang kecoh-kecoh dulu apa cerita? Pakai minyak wangi ni tak boleh. Dunhill ada alkohol. Tak boleh. Yang boleh pakai yang tak rasa sejuk ni lah. Maksudnya yang tak ada. Tak apa, bahas tu kita tak nak bahas boleh ke tak boleh. Tak mau bahas macam tu. Sedangkan dia ada sebenarnya macam-macam. Ada alkohol nak buat arak. Ada alkohol daripada apa, tumbuh-tumbuhan. Macam-macam. Kita tak nak bahas yang tu. Kita nak bahas masyarakat ni bila jadi betul buat yang tu. Tapi sekarang ni dia buat masuk pula tu. Habis macam mana cerita? Kenapa senyap? Sepatutnya bising jugalah. Sebenarnya tak perlu bising daripada awal lagi. Nak bising apa? Itu bukan alkohol yang buat arak ni. Itu terhasil daripada macam-macam lah. Dia ethanol, metanol. Nak sebut nanti kan jadi kelas sains pula. Tahulah kalau jadi kelas sains, siap lah. Apa dia? Tak ada masalah lah. Ya. Yang tak boleh je niat nak buat arak, maka terhasil daripada arak tadi tu. Tu yang tak boleh. Itu yang najis. Kalau cari buat dari dia terhasil daripada yang lain-lain, dengan dia terhasil sendiri pula tu. Terhasil sendiri. Lagilah tak ada apa-apa. Jadi itu sebenarnya kita bahas boleh panjang lagi, tapi itu dalam bab alkohol lah. Nanti dulu panjang. Kita nak masuk bab ni, bab ni dulu. Try sedap tak sedap. Cuba makan tapai dulu. Rasa pening. Telan pada dua. Memang gini. Memang jalan gini Tapi tapai tak dua je. Dia rasa makan banyak tak ada apa pun tapai. Tapai makan. Betul? Rasa pening lah. Oh, maknanya. Oh, kena Panadol 2 biji. Habis Jangan. Jalan macam ni lah. Paling mudah lah. Yelah maknanya. Ya. Itulah kat situ. InsyaAllah kita akan bahas bab tu nanti. Jadi apabila berbalik bertukar daripada khamar jadi cuka, maka ia jadi suci. Kerana kata ulama, illah najis dan haramnya kerana mabuk. Bila hilang illah, hilang memabukkan, maka hilanglah kenajisan tadi tu. Apabila jadi cuka dengan sendirinya, itu syarat yang pertama. Nak buat cuka, syarat pertama jadi dengan sendiri. Yang pertama niat, yang kedua lah. Yang pertama niat nak buat cuka, bukan nak buat arak. Sedangkan niat nak buat arak pun boleh juga, cuma berdosa lah. Yang kedua niat nak buat, yang kedua berubah dengan sendirinya. Maksudnya dia bertukar dengan sendiri. Tiada berserta dengan dimasukkan sesuatu yang lain. Tak masuk yang apa-apa dalam tu. Tak masuk benda asing untuk jadikan dia cuka. Dia bertukar dengan semula jadi. Jadi sucilah cukanya dan sucilah bekasnya. Dua. Cuka jadi suci, bekas juga jadi suci. Syarat yang seterusnya adalah dia berubah dengan sendiri. Berubah secara natural. Dia bukan induce, chemically induce. Bahasa dia kan, betul tak? Kalau salah bagi kita mengaji pondok pun. Baru-baru nak belajar cakap putih. Dia kena naturally. Dia bukan berubah secara chemical, tidak. Ataupun apa, bukan, kalau setakat bukan chemical pun, apa sahaja yang dimasuk. Sama ada yang dimasuk tu jenis mujawir, yang jenis berjiran, yang jenis berketul, bawang, kulit pokok tere. Ni semua orang-orang yang buat cuka dulu nak berubah cepat tu. Dia bubuh kulit pokok tere. Tere apa? Gajus. Gajus. Jadi kulit tu dia masuk untuk cepatkan proses tu. Dia kata kat sini tiada berserta dimasukkan sesuatu yang tak masuk. Jadi kalau dia masuk bawang, ada orang masuk bawang, ada masuk sirih, ada masuk batu, sudu, paku, ada masuk. Untuk itulah proses lagi cepat ataupun masuk itu jadi mujawir, atau masuk jenis mukhalid, jenis yang sebati. Yang tadi masuk boleh keluarkan balik, ni masuk tak boleh keluar, hilang terus. Macam ragi,
Dia masuk ragi. Ketika dia masuk sebelum jadi cuka lah. Sebelum tu dia masuk untuk cepatkan. Dia masuk nasi. Ada masuk roti hangat, roti panas, roti yang dibakar. Semua tu dengan tujuan yang sama. Tapi yang bezanya yang tadi, mujawir, lepas dia masuk dia boleh keluarkan balik. Ada hukum beza tu. Kita akan bahas nanti. Yang kedua, yang masuk-masuk tak boleh keluar dah. Iaitu hilang. Dia sebati. Dua cara lah. Kita akan bahas sekejap lagi. Jadi itu satu. Selesai. Jika dia tak masuk benda-benda yang lain tadi, maka sucilah cukanya. Dan sucilah bekasnya. Asal perahan buah-buahan air tadi, air anggur ke, air apa ke, bali ke, asalnya dia suci. Sucilah, boleh minum. Kemudian masuk dalam bekas lah. Jadi bekas juga suci. Kemudian lama-lama dia berubah jadi arak. Arak najis. Kemudian bekas tu jadi najis. Mestilah. Kemudian bertukar jadi cuka. Cuka tu jadi suci. Macam mana dengan bekas? Hukum asal bekas tak suci. Sebab bekas najis. Nak suci, najis kena basuh dengan air mutlak. Mana ada basuh? Tapi dia suci juga. Kerana darurat. Bahasa lain, kerana tak boleh buat apa dah. Tak boleh buat apa-apa. Habis nak buat macam mana? Mestilah letak dalam bekas. Jangan letak dalam bekas. Letak dalam plastik. Samalah bekas plastik tu. Dia akan berubah jadi najis juga. Bila dia bukan najis, bertukar jadi cuka, kekal najis. Lepas tu, bertukar jadi cuka, dinding dia kekal najis. Bila dinding dia kekal najis, cuka tu kena dinding. Kena plastik. Plastik jadi najis pula. Habis tu nak buat macam mana cuka? Oh, letak dalam apa? Mana boleh? Mesti kena letak. Sebab tu dia panggil darurah. Tak boleh buat apa dah. Tak boleh buat apa. Sebab kita kena letak dalam bekas. Itu dia panggil kerana darurat. Jadi sucilah bekasnya tadi tu. Tambah lagi kerana darurat. Maksud darurat tu lah. Kerana tak boleh buat apa dah. Kalau tidak, memang tak boleh buat cuka. Kecuali dia boleh apungkan cuka tu tanpa ada tu. Boleh tak? Boleh kan? Orang robot tahu kot. Dia angin tu dia tiup angin kat atas, angin kat ni, lepas tu dia letak air tu, air perahan dia letak macam tu. Dia tergapung. Tak cukup, tambah lagi angin kat ni. Angin kat ni. Contoh dia gerak macam tu je ada. Selang 2 bulan 3 bulan jadi cuka. Macam tu lah. Oh, payah nak buat cuka. Teruk lah. Tak boleh buat apa. Kena letak dalam bekas. Bila bekas tu suci, kerana darurat panggil. Jadi sucilah cuka dan sucilah bekasnya kerana darurat. Oh, tak habis sabar. Slow. Man. Banyak lagi nak buat ni. Banyak lagi perkara yang nak. Sekejap lagi tanya bila kita bincang kalau sempat malam ni. Bila kita nak angkat tu kan. Dia bergerak tak cerita lagi. Angkat-angkat dia bergerak. Satu-satu. Adapun jika jadi cuka dengan dimasukkan suatu padanya, masuk seperti bawang merah. Bawang merah antara medium untuk mempercepatkan proses penukaran tu daripada arak kepada cuka. Kadang-kadang daripada air perahan kepada arak. Nak cepatkan juga. Sebab nak jual ni kena cepat kan. Kalau tunggu itu yang pernah beli cuka beratus, 100 lebih. Cuka apple. Made in Iran ke Iraq ke, made in belah-belah sana. Wah, apa mahal ni? Kita beli berapa 20 lebih. Tak sama tu. Dia kena tunggu lama. Jika dimasukkan bawang merah atau roti. Tu sebut roti. Ni roti hangat ni, roti panas. Atau nasi. Nasi pun dia jadi itulah. Dia jadi tapai itulah, pemangkin. Untuk cepatkan. Dan jikalau ni dimasukkan sesuatu tadi. Dan jikalau dahulu daripada jadi arak, sebelum jadi arak. Maksud dia masuk tu sebelum jadi arak. Sebelum jadi arak, tiada suci ia kerana jadi mutanajis suatu yang dimasukkan itu. Maka menajis ia akan cuka itu. Jika dia masukkan, ambil mukhalid dulu, ragi, roti yang akan hancur nasi, maka bila masuk dia akan sebati dengan arak tadi. Kemudian dia ataupun apa-apa chemical lah yang untuk cepatkan, tak kisah cecair. Bila bertukar je kepada cuka, maknanya dekat cuka tu bukan semuanya cuka, ada benda asing. Yang mana benda asing tu telah menajiskan. Macam ni, benda asing tu suci asal. Roti suci ataupun nasi yang telah dihancurkan suci. Bila masuk dalam air perahan, dia masih lagi suci. Ialah air perahan buah. Kemudian bertukar jadi arak tu akan kenalah
air tadi, air yang suci tadi. Nasi ke apa tadi yang hancur tadi. Jadi nasi dah hancur tadi, jadilah mutan najis. Kemudian bertukarlah pula cuka tadi, arak tadi dia cuka. Yang ini kekal mutan najis. Nasi tadi, air ke apa tadi. Maka dia telah memutanajiskan cuka tadi. Dan dalam keadaan tak boleh nak buat keluar lah tu. Sebab dia mukhalid, sebati. Itu satu, itu senang lah. Ataupun larut. Yang kedua, kita letak macam mujawir, macam bawang macam tadi, pokok kulit pokok tereh, sirih, batu, paku, sudu. Dia sebut kat sini beberapa contoh saja. Maka apabila bertukar arak tu, bertukar asalnya suci, air perahan, kemudian jadi arak. Arak tu najis. Ada paku, ada sudu. Sudu tu, paku tu atau bawang tu dia jadi mutan najis. Kena. Kemudian bertukar, arak tu jadi cuka. Cuka suci, tapi paku kekal mutan najis. Menyebabkan cuka kena mutan najis, tak boleh. Sebab tu tak boleh tambah. Kerana itulah tak boleh tambah. Dia kena semula jadi, tapi tak habis lagi. Tu bawah tu ada lagi tu. Tak apa. Sabar, satu slow, bagi sikit-sikit. Benda ni benda pelik je kan. Benda jadi arak lah, buat arak lah, apa benda mengaji buat arak dalam masjid ni. Jadi kena slow-slow. Sikit-sikit. Dan benda ni kita tak buat. Betul, kena sikit-sikit. Takut salah faham. Kemudian dia kena buat secara santai sikit. Dia tak boleh ni. Okey. Apakah jika masuk sesuatu yang mana dimaafkan? Ada juga. Iaitu dia masuk, tak ada dalam ni. Dalam kitab Sabilah lah dia tulis. Dalam kitab Buriyah pun ada. Iaitu yang dimaafkan jika masuk biji. Contohnya, anggur tadi ada biji. Sepatutnya dia tak boleh tu, biji tu dia kena buang. Dia kena hanya air semata-mata. Air perahan semata-mata. Tapi tiba-tiba ada biji. Kita ambil hukum asal, biji dia tu tak dimaafkan. Apabila bertukar jadi arak, air perahan tu ada biji dia, bertukar jadi arak, biji dia mutan najis. Bila arak tu bertukar jadi cuka, biji kekal mutan najis setelah memutanajiskan keseluruhan cuka. Okey, macam mana pun, biji sedikit dimaaf. Sebab takkanlah tak terjatuh, dimaafkan jika biji tu sikit. Sebab dia akan susah. Macam perah air susu. Siapa pernah perah ni? Ria amplak. Bukan minum pergi kedai, perah sungguh. Lembu. Pernah tarik? Tak pernah. Allah rugi. Okey. Tengah duk pam ni. Lepas tu dia punya ekor dia kencing. Masuk pup setitik. Maaf tak? Maaf. Sebab apa kau tidak payah kena tutup semua punggung kena tutup elok-elok. Tak boleh. Payah. Yang kita duk minum tu, tapi kita apa? Pas apa dia panggil? Pasta. Kan dia bahasa Melayu dia apa? Tak tahu. Tu dia maksudnya ada yang dia ultra heat UHT tu, temperature. Pandai ingat aku tak kerti. UHT tu dia banyak jenis. Yang UHT tu habis hancur lebur dah semua sebab dia memang panas sungguh. Lepas tu masuk. Lepas dia hancurkan semua zat, tinggal rasa susu je, lepas tu masuk vitamin C yang luar. Entah apa-apa lah. Orang duk minum susu tu lah. Tapi dia ada yang dia buat yang tadi lah. Saya tak ingat nama apa. Yang Melayunya, yang dia panas sikit-sikit aja. Dan dia tak boleh tahan lama. Dia ada berapa minggu ke macam tu dia akan basi. Yang itu adalah juga khasiat dia. Yang mana ada tak masuk agak-agak? Masuk juga. Kalau buat macam ni lah. Kalau pakai mesin tak apa. Kan sekarang pakai mesin. Tu memang tak masuk lah. Kalau yang buat sendiri dulu. Dimaaf? Ya, dimaaf. Sama juga. Termasuk biji tangkai dia. Apa-apalah. Tangkai dia termasuk 1, 2. Sikit dimaaf. Banyak tak maaf. Sikit banyak tak ada. Tak ada kadar. Tak boleh nak kata, wih, banyaknya biji. Banyak. Uruf. Standard lah. Mazhab Syafi'i, uruf tu standard. Apa lagi ya? Tangkai. Hampas. Standard tu ada. Itu dimaafkan jika sedikit. Kalau banyak pun tak maaf. Kerana sukar untuk dipelihara. Susah nak susah nak buat. Okey, apa lagi yang ni? Yang dimaafkan walaupun masuk benda asing? Air benda asing. Soalannya, macam mana nak perah tanpa buah air? Boleh? Kalau macam tu mahal lah cuka. Sebab dia hanya perah tanpa buah air. Jadi air tu benda asing. Kalau berbuah air, hukum asal, air tu kekal air. Bila bercampur, air mukhalid. Kemudian sama macam kes tadi, bertukar jadi arak,
air itu jadi air mutanajis. Kemudian tukar jadi cuka, air itu kekal mutanajis memutanajiskan cuka. Tapi dia dimaafkan. Maksudnya yang ni boleh juga air. Kerana sama jugalah, air yang digunakan untuk menghabisi buah tadi kan, kalau dah habis dah tu, dia kena buah air sikit bagi dia lembab untuk perah kali kedua tu kan. Yang tu dimaaf. Air tu dimaaf. Hukum asal perah bodoh. Mana perah bodoh? Perah. Allah, banyak manalah nak dapat segelas. Hukum asal. Tapi dimaaf air kerana kalau macam tu memang menyusahkan. Maka dimaafkan air. Perah kali pertama tu, dia akan keluar semua jus-jus. Yang kali kedua tu buah air. Untuk menghabisi perahan buah tadi tu, anggur, supaya jadi basah. Maka dimaafkanlah air tu. Macam mana dimaafkan biji, tangkai, hampas dan sebagainya. Habis, itu yang tak sebut. Semua cerita tu ada dalam Tuhfah. Dalam Tuhfah cerita tadi tu, yang diceritakan oleh Syekh Arsyad dalam Sabilal. Kita tak payah baca Tuhfah, baca Sabilal je. Adapun jika dibuangkan suatu itu sebelum jadi cuka, maka sucilah cuka itu. Yang ini semata-mata yang boleh buang, iaitu yang mujawir lah. Yang mukhalid tak boleh buang, nak buang macam mana? Kalau masuk air, masuk chemical, lepas tu nak buang macam mana? Dia kata jika dibuangkan yang masuk tadi tu sebelum jadi cuka, maka sucilah cuka itu. Buang balik sebelum jadi cuka. Maknanya dia masuk, kemudian jadi arak, sebelum jadi cuka dia buang. Main tipu. Bila dia buang, jadi bila bertukar arak tadi kepada cuka, mana ada benda asing? Kau dah buang. Maka dia kata, maka sucilah. Itu pendapat muktamad dalam mazhab Syafi'i. Macam mana dalam kitab kita. Dia bubuh, katalah bubuh paku. Dia agak-agak bau masam lagi ni. Tapi tak lama dah ni. Lagi seminggu siap ni. Dia ambil, buang paku tu. Bertukar je, suci. Itu pendapat muktamad dalam mazhab Syafi'i. Pendapat yang kedua, pendapat dhaif lah. Bukan pendapat muktamad lah. Tak suci juga. Sebab dia bertukar tu bukan secara naturally. Tak natural. Tipu. Itu cara tipu. Jadi yang itu pendapat kedua. Pendapat muktamad, suci. Macam kitab kita. Suci. Jika dibuat sesuatu itu sebelum lagi ia agak lah. Ia agak jadi cuka. Ya. Dan jika dibuang suatu itu, suatu apa-apa yang betul tadilah. Yang mujawir tadi. Sesuatu itu tu. Sebelum ia jadi cuka, ia arak jadi cuka. Najis arak najis tadi jadi cuka. Maka sucilah cuka itu. Jadi yang terbaik jangan buat macam tu, sebab ada dua pendapat kan. Sebab kita makan najis ni. Jadi tu yang terbaik lah. Keluar daripada khilaf, mustahab itu yang terbaik. Itu kalau masuk benda yang suci. Kalau masuk benda yang najis, masuk benda yang najis, lepas tu dia keluarkan. Kalau dia masuk benda yang najis dan kekal kenajisan tu sampai jadi cuka, habislah cerita. Memang najis lah. Dia masuk benda yang najis dan dia keluarkan sebelum arak tu jadi cuka. Yang tadi ni, yang ni, dan jika dibuangkan suatu itu tu yang suci. Maksud suatu itu suci. Suci. Yang suatu itu tu suci. Macam paku suci. Kan? Bawang suci. Macam mana kalau yang suatu itu tu najis? Contohnya apa? Apa? Tai. Yelah. Biasanya masuk benda tu sebab nak bagi cepat. Mungkin kau masuk tai, tai kambing ke tai apa, dia akan mencepatkan. Contohlah, mungkin lah. Mungkin juga masuk daging babi ke, mana tahu, saya main tibai ni. Dia daging sebesar daging babi, dia kena letak supaya cepat. Najis lah juga. Ataupun apa saja yang najis yang dia masukkan. Okey. Kenapa menjadi masalah? Kenapa menjadi persoalan? Sebab ketika arak tu dah najis. Najis dengan najis, bila keluarkan najis tu sebelum jadi cuka, sepatutnya okeylah. Kan? Itu sebab jadi persoalan. Kalau tidak, buat apa nak soal najis tu? Sebab memang dah najis, cuma najis ni bukan najis arak, najis lain. Adakah dengan keluarkan najis lain tu, masukkan najis tu, tai cicak ke, tai apa ke, ataupun apa-apa daging yang haram ke, bubuh dalam tu, kemudian keluarkan sebelum jadi cuka. Keluarkan tu tetap juga najis. Masukkan tetap memang najis pun arak tu. Tu. Bila keluar, bertukarlah jadi cuka. Cuka itu kekal najis. Tak boleh main tipu macam tu. Sebab yang boleh apabila
najis arak yang bertukar jadi cuka, itu yang boleh, yang jadi suci. Najis lain tak ada kena-mengena dalam ini cerita, maknanya tak boleh jadi. Tak boleh jadi suci. Sebab yang masuk tu najis tapi bukan najis arak. Yang kita duk cerita najis arak. Okey, ada satu kaedah, habis lah, stop kejap kat situ. Ada satu kaedah yang berkait rapat dengan bertukarnya arak menjadi cuka dengan dicepatkan. Diletak satu pemangkin untuk mencepatkan daripada sesuatu kepada sesuatu. Kan? Daripada sesuatu untuk jadi sesuatu, diletak sesuatu, dibuat sesuatu supaya jadi cepat sesuatu itu. Bukan secara semula jadi. Istilah ni dalam kaedah fiqhiyah, dia ada satu kaedah dia macam ni. Man ista'jala syai'an qabla awanihi uqiba bihurmanih. Barang siapa mempercepatkan gopoh sesuatu untuk jadikan sesuatu sebelum waktunya, maka akan menanggung akibat tidak mendapat sesuatu tersebut. Yang dikeluar daripada kaedah ni, daripada kes ni lah. Barang siapa mempercepatkan nak buat sesuatu, nak cepat sesuatu sebelum waktunya, maka kesannya dia takkan dapat benda tu. Di kaedah umum asal. Kaedah umum. Nak cepat, gopoh nak sesuatu, tak sampai waktu lagi, dia takkan dapat benda tu. Orang Melayu ada juga, man ista'jala syai'an qabla awanihi uqiba bihurmanih. Orang Melayu cakap apa? Pepatah Melayu. Orang Melayu kan? Belum duduk dah belunjur. Tu ada. Panjang-panjang. Orang Melayu silap ke? Ni pepatah Arab. Kawan Idul Fiqh Arab, kita ambil yang Melayu. Belum duduk dah belunjur. Maknanya jadi apa? Macam mana? Nak duduk tapi jangan terus belunjur. Dia lepas duduk dia nak belunjur. Kan? Tapi sebelum duduk tu dia terus nak cepat sangat terus belunjur. Jadi macam mana? Tersembak apa? Nangka busuk jatuh, gedebuk. Tu. Jadi maknanya asalnya dia berubah secara natural. Dibiarkan perahan air buah-buahan tadi begitu sahaja dan prosesnya berjalan secara natural, berubah jadi cuka, maka hukum suci. Berbeza dengan kalau tambah sesuatu, nak cepatnya, ada usaha manusia kat dalam tu untuk menambah sesuatu, untuk mempercepatkan, maka hasilnya tak jadi suci. Hasilnya jadi najis, jadi arak. Jadi najis lah hasil. Maknanya tak sampai hasil dia. Kerana nak cepat. Dan dikiaskan dengan bab-bab yang lain. Belum masuk waktu dah semayang. Kesan dia tak sah. Tu ada. Belum nak cepat dapat pusaka, bunuh bapak. Boleh tak? Antara yang boleh dapat pusaka, antara yang tertegah dapat pusaka adalah yang membunuh orang yang mesti mati tu. Pembunuh tu. Pembunuh tu tak dapat. Jadi nak cepat, macam mana? Cepat kan? Bunuh. Maka terhalang ia mendapat warisan pusaka. Lelaki yang memakai sutera boleh pakai? Di atas dunia kita ni boleh pakai sutera? Tak boleh. Dekat akhirat boleh? Boleh. Dalam surah apa tu? Wa istabraq tu. Wa hullu asawira min fiddah. Lupa lah. Lama tak baca. Ada satu lagi. Sundusin khudrum wa istabraq wa hullu. Kan? Apa satu lagi? Ayat yang sama juga. Ada 2-3 jenis sutera yang ada dalam tu. Sutera hijau, sutera tebal, sutera nipis. Surah apa tu? Bukan sini semua tahfiz Quran lah. Wa hullu asawira min wasaqahum rabbuhum syaraban tahur. Apa? Surah pun tak ingat. Insan kan? Insan pagi Jumaat kan? Saya kena diorang suruh jadi imam pagi esok. Suruh baca sejadah dengan insan. Tengok jap. Bukan nak tengok insan tu, nak tengok sebab lupa. Tak patut lupa ni. Surah Insan Siapa yang ada dekat live ni bantu-bantu lah sama. Surah Insan. Nak tahu apa? Sutera tu, sutera. Bila teringat wa istawraq, jadi cari sutera ajalah. Sutera. Jumpa ayat.
Dia surah ke berapa? 60? 70? 76. Sebelum tu ada tu. Ayat 12. Okey. Ayat 12. 21. Alaihim sundusin khudran wa istabrak. Tu, ya tu. Itulah dia. Pakai hijau yang dibuat daripada sutera, yang halus dan sutera tebal. Ada dua kan kat situ? Dua tu. Tu ada betul lah sebut tadi, dah betul lah tadi. Khudran, sundusin khudran wa istabrak. Ada dua. Khudran hijau lah. Khudran tu sutera hijau. Kita akan masuk bab sutera nanti. Cara buat sutera dan sebagainya ada dalam kitab Kifayah. Ada satu lagi dalam surah ni juga, ada satu lagi sutera. Sutera ada banyak jenis. Ada sutera tebal, sutera nipis, sutera campur. Kita akan masuk bab tu nanti. Okey. Jadi kita nak cerita pasal apa ni? Orang lelaki pakai sutera dekat atas dunia, nanti tak boleh pakai sutera dekat akhirat, masuk neraka. Sebab akhirat pakaian dia sutera. Orang yang minum arak kat dunia tak boleh minum arak dekat syurga. Itulah. Man istajala syai'an qabla awanihi uqiba bi hurmani. Sebab dekat syurga orang perempuan dia tak sibuk dekat sutera lah. Dia cerita benda lain. Dia tak peduli dah kat situ. Sebab tu dia boleh pakai. Kita akan sibuk dengan benda macam tu nanti. Diorang sibuk kat pinggan mangkuk kot. Tak tahu lah. Sibuk dengan benda apa. Dia boleh pakai makruh dah. Tapi tak boleh untuk banyak najis ya. Jangan gitu. Jangan gitu. Tunggu masuklah. Sutera muka surat 100 lebih 140. Ni baru 69, 70, 140, 140. Alah, ada lagi 80 muka surat. Lebih kurang 7 tahun je pun. Dalam bab sutera ni tak boleh, masalah tak boleh. Boleh. Dia bukan najis, dia bukan keluar dekat melalui najis. Melalui perkumuhan dia bukan. Dia ada satu part lain yang keluar. Dia macam labah-labah tu. Nantilah bincang bab tu. Tiga-tiga. Itu lah. Itu lah. Sundus satu, khudrun satu, istabrak kan. Tiga jenis sutera. Jadi sutera apa? Habis lah cerita sutera dah. Lambat lah. Okey. Jadi siapa nak cepat kedudukan yang tinggi dalam agama? Man ista'jala syai'an qabla awanihi uqiba bi hurmani. Nak cepat jadi wali. Akhir jadi kuali. Belajar kitab yang tinggi-tinggi, fardu ain tak selesai, tak ikut step, menangguh akibat yang buruk. Ya. Menangguh akibat buruk. Bila sebut cerita pasal wuduk, buruk tu. Padahal itu ilmu yang penting. Cerita pasal ganda-ganda. Kenapa? Kerana terus mengaji yang tinggi-tinggi, tak mengaji yang ganda-ganda. Terus tasawuf yang tinggi-tinggi, tarikat lah, apalah, makrifat lah, hakikat lah. Akhir sekali tahu tarikat. Jadi sebab apa nak cepat? Mana boleh cepat? Ikut step ikut darjah Cepat-cepat beribadah tanpa belajar tak sah. Semua nak cepat tak boleh. Yakunu fi akhir zaman ubadun juhalun. Akhir zaman kuat ibadah tapi jahil. Anak yang digalak, anak yang dia dia kurang berlunjur, kurang merangkak, kurang cepat nak suruh dia berdiri, berjalan, maka dia akan menyebabkan pembesarannya terganggu dari segi kecerdikan. Sebab dia kena biar berlunjur, biar lama. Seboleh-boleh biar lama. Tapi dah nama manusia dia akan cepat. Nak cepat. Kan Nabi Adam bila ditiupkan roh, belum sampai ke pinggang dah nak bangun dah kan. Memang cepat. Budak memang cepat nak. Dia berlunjur dia kejap je. Berlunjur. Mengesot dia panggil macam tu juga. Dia panggil apa bahasa tu yang macam tu? Duduk kan tu, macam tu je. Apa bahasa macam ni? Negak. Dia ada negak dulu sebelum mengangkat kan? Menegak. Tu menegak lah kot yang tepat. Menegak tu kena lama. Jangan bercepat merangkak.
Bila dia cepat merangkak, dia akan cepat berjalan dan berlari. Maka dia paling cantik biar bulan sikit. Supaya dia dapat semua sekali. Cerdik otak. Jadi nak cepat. Anak tak boleh lagi dah pegang lah macam ni. Suruh jalan. Akhir sekali anak tu boleh berlari. Umur 9 bulan boleh berlari. Dia punya tu agak slow sikit lah nanti. Kecerdikan tu. Sebab dia tak dapat secara sempurna. Ya. Dan tiada mengapa jika dipindahkan daripada tempat teduh. Sekejap, ni cerita apa ni? Tak ada cerita dah. Jika dia pindah, sesuatu itu sebelum jadi cuka suci kan? Itu last. Yang tadi tu saja selingan. Dan tidak mengapa jika dipindahkan daripada teduh kepada matahari supaya lekas jadi cuka. Ini juga sama. Iaitu antara perkara yang mempercepatkan proses bertukarnya air perahan kepada arak. Cepat antaranya macam-macam lah. Bubuh lah macam-macam. Antara bubuh yang tak boleh tadi tu. Okay? Antaranya letak di tempat panas. Letak di tempat yang ada matahari. Maka dia akan cepat bertukar daripada air perahan kepada arak. Nak cepatkan lagi, arak kepada cuka, bubuh lagi. Bubuh lagi. Tengah panas, tengah matahari. Maka cepat lagi. Supaya lekas jadi. Lekas tu. Jangan eja lain pula. Lekas jadi cuka. Jadi mempercepat dengan cara ni adalah dimaafkan atau suci, tak ada masalah. Cara ni dia dikira semula jadi mengikut mazhab Syafi'i. Mazhab Hanbali tak sah, tak boleh. Jadi najis. Sebab bukan yang boleh jangan ada perbuatan manusia. Yang boleh jangan ada usaha manusia. Usahalah tu nak cepat kan. Biar dia secara natural. Tiba-tiba kita usaha dengan letak tengah panas, maka dia akan jadi najis. Cuka tu tak boleh makan mengikut mazhab Hanbali. Mazhab Syafi'i dia kata masih lagi semula jadi. Panaskan pun tak boleh. Lagi tak boleh. Panas dengan matahari tu lagi teruk panas kan. Sebab sengaja. Matahari panas tu masuk api kan. Lagi teruk. Matahari tu tak teruk sangat. Cuma orang kata sekadar letak-letak macam tu je. Ini panas kan, lagi teruk. Teruk tu masuk lagi berat. Bila macam ni, jika matahari, mazhab Syafi'i yang muktamad tadi, matahari dianya dimaafkan, dengan maksud tak ada masalah. Tapi pakai api tak boleh. Pakai api, mazhab Syafi'i pakai api tak boleh. Yang kata boleh tadi letak tengah panas ni. Mazhab Hanbali pakai matahari pun tak boleh, pakai api pun tak boleh. Panaskan tadi tu. Jadi hukumnya makruh lah. Sebab meraihkan mazhab Hanbali, hukum makruh. Tidak makan najis. Perahan buah-buahan akan cepat jadi arak jika diletak tengah panas. Okay. Dan bila dah jadi arak, letak tengah panas akan cepat jadi cuka. Itu dia punya kaedah untuk mempercepatkan. Perahan buah-buahan akan lambat jadi arak jika letak tempat redup, tempat sejuk, dalam peti ais kan. Jika dah jadi arak, letak tempat redup, lambat pula nak jadi cuka. Yalah, lawan cerita tadi. Kerana itulah kalau tengok stor arak, dia bubuh dekat dalam bawah tanah. Tak biasa tengok cerita orang putih kan. Takkan dah tengok kot. Cerita Rainbow ada. Rainbow saya tengok. Rainbow 1, Rainbow 2. Kan dia ada masuk bawah tempat tu, bawah tu nak pergi ambil arak, wine ke apa yang mahal-mahal tu, dia pergi bawah. Kenapa dia pergi bawah tanah? Dan kadang-kadang diorang ada store khas yang letak bawah tanah sebab nak bagi redup sungguh, supaya sedangkan ketika daripada perahan tu dia jemur tengah panas, bertukar je jadi arak, sup terus masuk tempat redup, supaya bertukarnya daripada arak ke setelah bertukar jadi arak, lambatnya bertukar jadi cuka. Tapi dari segi pembuatan arak yang sedap, arak yang sedap, kalau boleh dia akan bertukar biar sikit-sikit, biar tempat redup. Itu yang terbaik. Itu yang berapa? 100 tahun, 80 tahun. Harga memang mahal-mahal tu. Kerana dia bertukar sikit daripada perahan tu, sikit nak jadi arak. Bila jadi je arak, terus letak tempat redup, biar pula lama lagi, lambatlah nak jadi cuka. Lambat sungguh sebab tempat redup. Kemudian dah berpuluh tahun, dia akan jual mahal-mahal. Tu orang buat arak ni tu. Dia akan jual mahal-mahal. Rasa dia lain. Orang tak boleh tipu.
Kalau orang peminum arak, tak boleh tipu dia. Dia tahu ini lama. Kau dia kata dia tertulis kat situ tahun berapa. Membohong dia boleh tahu. Sebab kaki minum dia boleh tahu. Dia rasa dia lain. Bukan minum yang mabuk, minum toddy mabuk ni. Itu tak rasa apa, janji mabuk. Ini yang minum yang orang kaya ni. Minum cengit. Lepas tu ambil air batu 1, 2 letak. Cengit. Macam tu je dia minum. Dia punya gelas bukan yang besar. Air dah lah air. Macam tu kan? Tak saya tengok. Minum air setan. Cuma kalau simpan tempat tutup haba panas tu dia tak tu tak pengaruh. Tak, dia haba tu dia tak sangat. Dia sebenarnya yang naknya redup. Redup yang melambatkan. Apa? Ya. Gelap dia tu. Panas tu taklah panas sangat. Tak biasa duduk bawah tanah. Tak panas sangat. Macam tak adalah panas sampai menggelap macam panas. Tak adalah. Kalau kita panas sebab badan kita panas. Jadi badan kita duduk panas tu jadi berpeluh. Jadi yang tu taklah panas sangat. Dingin-dingin gitu lah. Biasa-biasa gitu. Jadi dia tidak mempercepatkan. Tapi dia ada lagi. Dia punya perudaraan tu. Dia keluar udara sebagainya. Diorang nak mabuk punya pasal. Tapi diorang minum-minum tu tak mabuk sangat pun. Diorang minum tu yang mahal-mahal tu tak mabuk pun. Minum sikit-sikit. Wine tu ke apa yang mahal-mahal tu tak mabuk. Mahal. Kena banyak pun mabuk. Yang mabuk ni minum yang murah-murah ni. Cuma bila kita dah tahu benda tu haram jika mabuk, haram minum banyak mabuk, minum sikit haram juga. Tu je. Jadi sebab tu jadi mahal tu. Okey. Berjana apa ni? Okey, dan jika terangkat khamar. Dah apa masuk soalan tadi. Jauh dah sejam dah dia tanya awal sangat tadi. Dan jika terangkat khamar pada bekasnya. Terangkat dengan perbuatan seperti disengetkan, dicenderungkan berjananya. Dikocak akan dia macam tu. Jadi mutan najis berjana itu dan demikian khamarnya apabila jadi cuka. Jadi tadi kata tuang, cuah. Cuah samalah. Sama je cuah tu. Sekarang ni kita ambil contoh dia. Dicenderungkan, disengetkan. Bila macam ni, sebelum tu sekejap okey, sebelum tu kita tengok ketika air perahan tadi tu dia jadi arak. Sekali lagi ni, dengan perbuatan. Jika terangkat khamar dan bekasnya dengan perbuatan. Tapi dia tak ada istisna, dia ada kecuali ni. Maka jika ditambah air, ni tak ada kecuali lah. Maka tiada suci dengan melainkan arak yang berpindah jadi cuka. Tak apa, kita kecualikan dia. Ada kecuali ni. Iaitu istisna dia apabila dia air perahan, kemudian dia jadi arak. Waktu tu ada buih. Kalau kitab-kitab lama dia panggil gila, tengah gila. Apabila jadi gila, ayat dia tu. Gila tu. Maksudnya menggila lah. Minum tu memang menggila lah. Dia ada buih dia. Buih dia akan kena dinding. Mesti lah. Kemudian dia hilang. Kita tak gerak pun. Buih tu jadi sendiri. Okey, maka dinding yang tadi sepatutnya bukan najis lah bila bertukar jadi cuka. Tapi tak, dimaafkan. Tak najis, dimaafkan sebab sama juga. Kalau tidak tak lewat cuka, dia akan ada buih dia. Okey, itu dimaafkan. Jadi jadi itu semula jadi. Tidak menjadi bekas walaupun dia akan surut nanti. Bila dia tersurut nanti, dia hilang buih dia, mesti dinding dia kena dimaafkan. Dengan maksud tak najis. Sebab darurat juga. Okey. Yang ini, dan jika terangkat khamar pada bekasnya dengan perbuatan. Baru cerita, baru cantik tak? Ke ada? Biasa ada lah. Tak tulis lah. Biasa kitab memang ada. Dia akan beritahu jika buih itu dimaafkan. Jika dengan perbuatan manusia, seperti disengetkan, diangkat bagi senget. Bila angkat bagi senget, macam mana? Bila diangkat bagi senget, bila angkat bagi senget macam ni, macam tu, air dia nanti akan kena dinding belah sini. Sedangkan kalau macam ni, dinding tu tak kena. Bila senget, kena. Bila dia straight balik, dia akan ada bekas tu. Bila macam ni, kan ada bekas. Bila macam ni, okey. Bila macam ni, air tu akan kena pergi ke tepi. Bila straight balik, ada bekas air tu. Bila kering, kemudian bertukar arak tadi. Ini cerita arak ni. Arak ni bertukar jadi cuka. Maka tempat tadi tu terkena cuka mutan najis.
macam bersambung. Betul, tak boleh gerak. Apa dia kata? Dikocak, berjana, dicenderung, disengit. 3. Tak kisahlah. Dia angkat. Masa tengah jadi arak, angkat. Kan dia pergi. Kat tepi sampai atas. Sampai atas. Okey, letak. Ketika jadi arak ni, ketika jadi air perahan tak apa. Ketika jadi cuka tak apa. Yalah, jadi cuka tak ada masalah. Masa tengah jadi gila ni. Kemudian dia kering. Bila dia kering, tunggu lama, hilang buih apa semua, jadi cuka. Dia seolah-olah cuka tadi bersentuh terus dengan najis dinding dia tadi, maka memutanajiskan cuka. Walaupun dia tebuk kat bawah. Dia kata, jangan gerak. Kalau gerak nanti kena dinding. Tadi kan kita dah angkat. Dia tebuk kat bawah. Kat bawah, tak dah. Sama juga, tak boleh. Tak boleh. Dikira bersentuh juga. Okay? Jadi tak boleh bergoyang, tak boleh sengit, tak boleh. Sebab perbuatan manusia. Habis tu buih tadi, buih tak ada masalah sebab bukan perbuatan manusia. Yang kedua, darurat. Apa macam ni? Mana boleh buat? Dia memang berbuih. Okey. Okey. Disengitkan berjana atau dikocakkan dia jadi mutanajis berjana itu. Jadi mutanajis berjana itu dulu. Arak tu kekal najis lagi. Demikian khamarnya. Khamar tu memanglah najis. Apabila jadi cuka, jadi najis juga. Sebab bersentuh. Baik. Yang terakhir. Maka jika ditambah khamar hingga ini cerdik. Maka jika ditambah khamar hingga sampai kepada tempat yang tertingginya itu, sucilah berjana dan cukanya. Ini main tipu. Macam mana? Bila dia dah angkat, dah bergoyang. Bergoyang. Arak ni. Jadi tepinya dah jadi najis. Kemudian dia nampaklah paras tu, paras mana yang dia bergoyang tadi. Okey. Kemudian dia ambil arak yang lain, tambah sampai dekat tempat yang tadi tu. Yang tadi sampai kat situ. Tutup bila bertukar jadi cuka, suci. Tu cara dia. Jadi sebaiknya jangan gerak. Kalau dah tergerak, tambah arak lagi. Tambah arak, bunyi pelik. Tambah arak. Bunyi pelik. Lepas tu Tok Guru dia tak arak, dia sebut khamar. Tak terasa pelik sangat. Tambah arak. Apa benda tambah arak ni? Dia fikir kasbuk yang kepala. Tambah arak kira-kira. Bukan weh. Tu maksud dia. Itu pendapat muktamad. Pendapat yang kedua, kekal juga dia kata. Tak boleh. Najis juga. Sebab perbuatan manusia. Samalah pendapat yang kedua yang ni pendapat tuan lah. Tak bagi juga. Dia tak boleh ada. Maknanya pendapat yang kedua ni pendapat yang ketat. Janji ada je perbuatan manusia, terus tak boleh. Dah 3 benda yang ada perbuatan manusia yang dimaafkan. Tapi pendapat yang kedua ni tak maaf juga sebab dia keras dalam bab tu. Okey, tapi yang muktamad boleh, tak ada masalah. Sebab dia akan ni ataupun mungkin dia campur jenis lain. Dia anggur hitam, jenis tuak ataupun arak anggur hitam, campur dengan anggur merah, anggur hijau, tak ada masalah. Campur dengan arak jagung, Bali, tak ada masalah. Bukannya kena arak yang sama ataupun jenis yang sama, tidak. Boboh janji arak. Tapi bukan arak beli kat kedai. Kalau arak beli kat kedai tu dia dah campur siap-siap. Entah campur apa lah. Jadi itu bukan arak. Itu memang tak boleh awal-awal lah. Ni arak tu dengan maksud dia ada buat banyak. Ini jagung, Bali, macam-macam lah. Tuak nira nipah, nira kelapa, semua banyak. Kemudian bila dia pun angkat ini, bergerak. Alamak, nak ambil mana? Sekejap Kalau anggur ni campur nira kelapa kot. Tuak kelapa tu kan, nira kelapa sedap kot. Dia ada rasa macam ni sikit. Dia ambil, tambah sikit. Dan kita tambah sikit apple. Supaya ada wangi apple. Tambah, dia buat dia punya resepi. Sehingga, boleh. Ketika jadi arak tu, boleh. Apa lagi? Apa dia? Air tak boleh. Air yang dimaaf masa nak perah tu je. Nak perah biji, nak perah tu je. Hampas tadi. Air tak boleh. Air masa nak perah betul lah. Perah je. Dimaafkan sebab tengok elah dia. Dimaafkan kerana nak perah tu. Tiba-tiba berbuah air. Ni maaf apa benda ni? Sebab tu lah. Sebab tu penting dia punya ilah dia tu. Sebab dia tu.
Ada satu tu dia buat daripada kelapa laut Afrika. Sedap kau. Mantap kau. Bukan arak tu. Tuak dia tu. Kelapa laut Afrika. Macam mana dia buat, tahulah. Dia panggil tuak tal. Biasa dengar? Siap. Oh, mantap. Tuak tal tu. Sedap ah, sedap. Kelapa laut Afrika tu. Okey, macam mana kalau dia bubuh sebab dah jadi arak, dia tak ada arak lain, dia bubuh air perahan yang fresh. Air perahan yang belum jadi arak lagi. Macam mana? Jika campur air perahan yang belum jadi arak. Macam mana? Jika dicampur, tak ada masalah. Tak ada masalah. Dicampur, ambil air perahan. Air perahan buah. Yang itu dah jadi arak, dia bubuh. Tak jadi masalah. Tak jadi masalah. Yang jadi masalah, itu tak ada masalah. Tapi dia akan menyebabkan arak atau cuka tak sedap. Sebab dia tak serata, dia tak masak serata lah. Tak sedap. Sebab yang ni dah hampir-hampir nak matang, bubuh pula yang lain. Yang ni pula dia jadi masam, dia tak mantap lah, senang cerita. Okay. Itu tak ada masalah. Campur air perahan buah ke dalam arak yang belum tukar jadi cuka. Tak ada masalah. Cuma dia jadi, kualiti dia jadi menurun. Yang masalah, jika dicampur air perahan, dia dah jadi cuka. Dia dah jadi cuka. Dia dah jadi cuka. Nak ingat dobit ni. Dia dah jadi cuka, bubuh arak. Tu betul. Dia dah jadi cuka, bubuh arak. Bukan. Dia dah jadi cuka, bubuh air perahan. Betul. Dah jadi cuka, bubuh arak. Habis lah. Tak payah fikir lah. Arak tu dah jadi cuka. Lepas tu, ambil arak yang lain, najis tu, bubuh dekat cuka. Habislah. Okey. Ini bukan. Dia cuka. Dah jadi cuka. Bubuh air perahan. Yang mana air perahan tu, lama-lama dia akan jadi arak, dia akan jadi cuka. Kan? Mesti ya? Jadi macam mana? Jika air perahan tu sikit, agak-agak cuka tu akan menang. So, agak-agak je. Sikit pun huruf. Maka, tak ada masalah. Sama juga kualiti dia akan turun. Tapi jika air perahan tu banyak, seolah-olah kalah cuka tadi, yang menyebabkan air perahan yang banyak tadi dia bertukar jadi arak. Arak yang lain pula, yang tu tak boleh. Dia akan memutanajiskan cuka tadi tu. Tu dobit yang detail. Contoh yang diberi, 1 liter air, 1 liter cuka, air perahan buah-buahan ni 1 sudu. Maka 1 sudu tu takkan boleh mengalahkan. Kalau dia jadi arak sekalipun, tak boleh kalah cuka yang sedia ada, yang dah jadi. Yang tak boleh, itu yang boleh. Yang tak boleh, 1 liter air segelas. 1 liter cuka segelas air perahan. Air perahan buah. Itu dia mempengaruhi tu. Mempengaruhi. Memang pengaruh. Kita terbayang pun dah pengaruh. Tunggu tengok sebulan. Sedap cuka ni, pening-pening makan. Najis, tak boleh. Tak boleh. Maka, habislah kat situ. Maka tiada suci suatu yang najis dengan sendirinya, melainkan arak dengan berpindah jadi cuka. Dia kata tak ada lain. Hanya satu je yang berpindah daripada najis daripada najis kepada tak najis kepada suci. Dia kata hanya satu je, cuka je. Sebenarnya bukan 1, 2. Satu lagi kat bawah tu. Bertukar daripada kulit bangkai najis kepada suci. Jadi habis kita. Sebenarnya ada 2. Hari ni habis 1 secara ringkas. Nak lagi detail dalam kitab Buriyah. Lagi detail. Kitab Sabilal lagi detail. Tapi untuk fardu ain dah settle lah ni. Dan untuk kalau kita nak buat cuka, kita rasa kita dah tahu dah cara-caranya. Yang dia punya pantang larang dia, jangan ubah. Pantang je, bukan haram. Pantang larang, jangan ubah tempat. Sebab dia akan ni masalah. Yang kedua, jangan letak apa-apa. Yang ketiga, sebaiknya jangan letak tengah panas, nak keluar daripada khilaf. Dan jangan buat apa-apa walaupun nak keluarkan sebelum jadi cuka, kerana khilaf juga tadi, bimbang kat khilaf tadilah. Kalau nak buat agak boleh. Tu je lah. Tu je penting, tak ada penting. Dan sebagai pengalaman ni,
jangan tutup ketat-ketat. Sebab pondok dah satu pondok kena basuh dulu. Kita nak buat buat dalam bekas, tutup kemas-kemas. Lepas tu balik. Masa tu bulan Ramadan. Masa tu sebelum Ramadan. Masuk bulan Ramadan, Syawal 60 hari cuti. Datang lepas habis Syawal tu, datang tengok, ya Allah, bilik pondok habis di dinding. Kenapa? Dia pecah. Dia pecah. Masa tengah jadi gila tu, digas dia tu, pecah. Bawa dalam plastik. Bila pecah, habis dinding tu. Najis lah. Macam mana nak buat? Buat keluar semua barang. Basuh. Basuh. Sebab najis. Semua kena. Jadi kalau nak, jangan tutup rapat. Rapat sangat. Agak-agak biar ada angin sikit, biar dia boleh keluar. Jangan besar sangat. Takut datang lalat ke apa ke. Berak dalam tu ke. Dah ada masalah tak? Okey. Air tuak ke air nira, ini bergantung kepada Syahrul, bergantung kepada tempat. Ada tempat tuak tu okey aje. Contohnya kat Kelantan. Kalau pergi tepi-tepi jalan tu, tuak, berhenti. Tak mabuk minum. Nira kelapa, dia panggil tuak. Setengah tempat dia panggil nira. Macam kat Kedah kat apa sini panggil nira. Ke apa? Tuak tak? Nira kan? Nira kelapa, nira nipah. Jadi bergantung. Tuak dekat tempat lain pula, dia panggil yang mabuk tu dah. Habis yang kat Kelantan, tak mabuk. Tuak masam baru mabuk. Jadi jangan main-main perkataan lah. Tak penting lah bahasa tu. Syahrul weh. Macam tempoyak. Kalau buh meletup kalau rapat sangat. Tempoyak sama lah. Tempoyak tu boleh buat tu. Kalau nak buat lah. Boleh buat. Tapi dia jadi apa nama dia? Apa nama dia? Dia buat tempoyak tu. Dia buat jadi air. Lepas tu jadi arak tempoyak. Arak tempoyak, arak durian. Perisa musangking. Bengong minum. Kita dah habis dah ni. Pukul apa dah? Kita nak tengok apa ni? Betul ke darah haid? Darah haid apa benda pula? Selepas ditiupkan roh anak itu menjadi makanan dalam kandungan ibu. Zaril Arif. Betul tak? Jawab sikit soalan. Tak laki dah lama dah. Tok Guru 18. Tak alim lagi tahulah. Kita Tok Guru 2 orang. Dia kata, betul ke darah haid yang selepas ditiupkan roh anak itu, maksudnya anak dah ada dalam kandungan lah, sebab tu tak keluar haid, jadi makanan dalam kandungan. Anak tu ambil, bismillahirrahmanirrahim. Cara cakap macam tu. Maksud jadi makanan ni kitab lama lah Zaril. Tak tahulah kitab apa yang dia baca. Kitab lama dia sebut sesuai dengan zaman waktu tu. Kalau 300 tahun lepas, kalau kata anak dalam perut tu, anak dalam tu aktif sampai keluar darah lah contohnya, kata anak tu bagus tu, bunting pelanduk kan aktif, jadi keluarlah darah, keluar bleeding, keluar, biasalah tu. Orang zaman tu okey terima dah. Dia kata anak aku macam pelanduk. Sampai sekarang dia tak terima. Dia akan fikir pelanduk apa? Nanti gugur macam mana? Orang dulu sesuai dah dengan taraf orang dulu. Sama juga bila nak sebut dalam perut, nak kata macam ni. Ketika dalam perut terjadinya embrio. Embrio ini bersambung dengan placenta. Memang tak ada lah orang cakap macam tu zaman tu. Jadi zaman tu bahasa dia apa? Bahasanya makan darah. Kita memang makan melalui darah. Bukan kita ambil makan buah apple, makan nasi, lepas tu terus jadi daging, naik nasi kat sini. Nampak penyek sikit nasi, tak sempat hancur macam tu ke? Tak. Dia akan jadi tahi separuhnya. Separuhnya jadi masuk dalam darah. Darah tu masuk zat jadi kita, jadi body, jadi itu. Bila macam tu, kita kira makan darah lah tu. Orang dulu cakap macam tu lah. Kembalilah ke 300 tahun lepas. Orang dulu jadi, kenapa tak keluar haid? Ketika mengandung dalam masa 4 bulan tu, kerana anak tu dah makan darah, dengan maksud zat-zat darah tu haid bila keluar, tak nama haid. Kita ada darah juga, lelaki ada darah, perempuan pun ada darah. Bila keluar namanya haid. Keluar pun kat celah tu keluar dekat hidung tak nama haid. Keluar haid kejap, mana ada. Maknanya darah-darah yang sama. Kita dah makan darah, jadi darah tu tak keluar. Bahasa dulu, darah tu menjadi diproses, masuk ke dalam uri, kemudian jadi makanan anak. Zat dia, tu maksud dia. Janganlah gitu. Sebab kitab kita baca, kitab 200-300 tahun lepas. Jadi, kenalah back to the future. Kembali ke zaman silam. Dia punya bahasa tu. Jangan pakai bahasa sekarang.
Tak ada apalah, saja nak jawab satu dua soalan. Wallahu alam, akan datang bila? Hari Sabtu ni? Jap. Ustaz Aziz Sabtu ni. Satu lagi. Satu lagi. Kalau ada kalau satu lagi bukan satu, Khamis lah. Khamis satu lagi kita akan bahas berkaitan dengan apa? Kulit senang ni kulit ni. Kulit sekejap je. Sejam settle lah. Ya dah. Kulit dan lepas tu habis. Masuk fasal baru. Okey. Kita tangguh dulu. Kita sambung hari Khamis. Kita sudahi dengan tasbih kafarah dan salat subhanallah. Assalamualaikum warahmatullahi Campur kelapa, Sekali. Dah. Pepper campur kelapa, campur air beras dalam jadi. Pusing jangan tekan. Nanti dia macam buat delete. Jadi pilih.